محمدا رسول الله حي على لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة صدق القائمة بسيدنا محمد وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ونجا المطيعون. Sidang Jumaat yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, sama-samalah kita tingkatkan, kuatkan sifat takwa kita kepada Allah, iaitulah dengan kita junjungkan ataupun tunaikan segala suruhan perintah-perintah Allah, dan kita menjauhkan segala pantang larang ataupun larangan-larangan agama. Mudah-mudahan kita sekalian akan dapat kejayaan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sidang Jumaat yang dihormati Allah, kewajipan sebagai bapa ataupun sebagai ibu adalah tanggungan yang sangat berat yang mesti ditunaikan oleh para ibu dan para bapa. Kewajipan ibu bapa ialah mendidik, menjaga, menyuruh dan mengajar anak-anaknya kepada kebaikan, iaitu mengikut pengajaran yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan juga yang ada di dalam hadis Nabi. Dan seperti yang ditunjuk juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara dan ibu bapa dan anak masing-masing akan mendapat kejayaan dan kesenangan di dunia ini dan di akhirat nanti insya-Allah. Sidang Jumaat yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, dari satu hadis yang diriwayatkan dia oleh Abu Daud, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda tentang ibu dan bapa, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji. Maksudnya, suruhlah anak-anak kamu sembahyang bila sampai umur 7 tahun, dan pukul atau rotanlah mereka jika mereka tinggalkan sembahyang bila sampai umur mereka 10 tahun. Daripada hadis ini
betapa pentingnya ibadat sembahyang dalam menegakkan Islam, agama suci itu, sehingga kanak-kanak kecil yang masih mentah ataupun masih tidak mengetahui apa-apa lagi, yang hanya umurnya 7 tahun pun telah diwajibkan ke atas ibu dan bapa supaya menyuruh dan memerintah anak-anak mereka sembahyang. Apatah lagi apabila kanak-kanak itu meningkat kepada 10 tahun, disuruh sembahyang, bahkan diwajibkan ke atas ibu bapa dan orang yang bertanggungjawab memukulnya jika mereka meninggalkan sembahyang ataupun mengabaikan ibadat sembahyang. Dalam satu ayat daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Surah Taha. Artinya, dan suruhlah anak isteri kamu dengan sembahyang, dan bersabarlah kamu di atas ibadat sembahyang, kerana Allah tidak membentak rezeki daripada kamu untukmu ataupun untuk orang lain. Bahkan Allah lah yang memberi rezeki kepada kamu. Dan bermula kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sedang Jumaat yang berbahagia sekalian, ibu bapa sangat-sangatlah banyak tanggungjawab. Di antaranya ia menjaga dan mengawal anak-anaknya pula supaya jangan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan secara menyuruh anak-anaknya menunaikan perintah-perintah Allah, mentaati dua ibu bapa dan taat kepada guru, dan menjauhkan pula daripada perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini jualah ibu bapa dan anak-anaknya akan terselamat dan tercapai kebahagiaan dan kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Maksudnya, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagi kamu yang boleh membimbangkan dan melalaikan kamu daripada ibadat, daripada amalan akhirat. Tetapi di sisi Allah, ganjaran yang besar. Oleh itu takutlah akan Allah dengan sekuasa-kuasa kamu, dan dengarlah kamu segala apa yang disuruhkan oleh Allah, dan taatlah akan segala perintah Allah. Dan belanjakanlah harta untuk kebaikan kamu, kerana barang siapa terselamat daripada kebakhilan dirinya, maka mereka itu ialah orang-orang yang dapat kejayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala juga ayat ke-9 dari surah Al-Munafiqun yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak kamu itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Kerana sesiapa yang berlaku demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Sidang Jumaat yang dihormati Allah, ingatlah bahawa di antara jalan yang boleh melepaskan kita daripada api neraka dan akan membawa kita masuk ke syurga Allah, ialah dengan bahawa kita betul-betul dapat menjaga dan mengawal anak kita, dan lebih-lebih lagi kita sendiri daripada melakukan perkara-perkara mungkar, perkara derhaka terhadap Allah. Mudah-mudahan dengan memelihara dan menjaga itu, kita akan selamat dalam kehidupan kita, sama ada di dunia apatah lagi di akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran dan yang kuat supaya yang tersebut di dalam surah At-Tahrim yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Maksudnya, wahai orang-orang mukmin, jagalah diri-diri kamu dan anak isteri kamu daripada neraka. Yang isi pembakaran neraka itu ialah manusia dan juga batu.
Setiap ibu dan bapa diwajib ke atasnya mengambil peduli dengan anaknya di segenap segi. Dari segi ilmu pengetahuan yang diajarnya, dari segi akhlak yang dididiknya, dari segi amal ibadat yang dilaksanakannya sehari-hari, dari segi pakaian yang dipakainya, maupun juga dari segi makanan dan minuman yang diminumnya. Ibu bapa akan dikira salah dan juga berdosa jika ibu bapa mengabaikan segala kewajipan ini ataupun bermudah-mudah dengannya. Ibu bapa akan dinaikkan ke mahkamah Allah di hari kiamat nanti, dan segala kesilapan anak-anak akan dipertanggungjawabkan ke atas ibu bapa dan akan ditanyakan satu persatu dan seorang demi seorang. Dan di antara perkara yang akan ditanyakan ibu bapa berhubung dengan anak ialah: satu, dari segi ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak ataupun yang diajarkannya. Adakah ibu bapa mengajarkan ilmu kepada anak-anak mereka mengikut yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasul? Yang kedua, ditanya segi akhlak. Adakah ibu bapa mendidik anaknya mengikut akhlak yang dikehendaki oleh Islam? Kerana apabila lurus akhlak, maka luruslah segala tingkah laku dan tindak tanduknya. Bahkan segala urusan akan sempurna. InsyaAllah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Artinya, muliakanlah anak-anak kamu dan elokkanlah adab mereka. Ketiga yang akan disoalkan di hari akhirat, berikanlah didikan agama kepada anak-anak kita dan tempatkanlah mereka di tempat yang suasana dengan agama. Kerana apabila tidak ada didikan agama dan suasana rusak, tidak bercorak agama umpamanya, maka rusaklah anak-anak itu, wal iyazabillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ahu ahafizu zalika am dayya'ahu hatta yus'ala ar-rajul an ahli baitihi. Artinya, sesungguhnya Allah akan menanya tiap-tiap penjaga dari apa yang mereka itu jaga. Adakah mengawal dan menjaga ia akan demikian itu atau menghilangkannya? Hingga ditanya juga seseorang tentang ahli rumahnya. Adakah ia menjaga segala kewajipannya ataupun ia mengabaikannya? Sidang Jumaat yang dihormati Allah, sebaliknya, jika anak-anak itu biasa dengan perbuatan yang jahat dan disesuaikan pendidikannya, dia akan menjadi rusak dan binasa. Manakala dosanya akibat dari kecewayan pendidikan itu akan dipikul oleh ibu bapanya, gurunya dan orang-orang yang di sekeliling kalanya. Anak-anak hendaklah dihantarkan ke tempat pengajian agama untuk belajar ilmu-ilmu agama, belajar membaca Al-Quran dan belajar hadis-hadis Rasulullah dan mendengar cerita orang-orang soleh dan sejarah, agar tertanam dalam hati mereka kecintaan terhadap orang-orang yang mulia. Anak-anak hendaklah dijaga supaya jangan membaca atau mendengar majalah-majalah, buku-buku ataupun suara-suara yang menyelewengkan mereka daripada galisan agama yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati Allah, anak-anak hendaklah dilarang berbual kosong sama sekali, ataupun anak-anak dilarang berbohong, ataupun dilarang bercakap kasar di hadapan orang-orang tua. Sebaliknya, anak-anak hendaklah dididik supaya menghormati orang lain, apatah lagi orang yang lebih tua daripadanya. Anak-anak hendaklah diajarkan supaya mentaati kedua ibu bapanya dan mematuhi perintah guru ataupun pendidik. Anak-anak hendaklah diajarkan supaya jangan memakan makanan ataupun minuman-minuman yang haram, kerana makanan itu sangatlah tercela di dalam Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Maksudnya, setiap daging darah yang tumbuh daripada makan benda haram, maka api nerakalah yang lebih utama dengannya. Wal iyazabillah. Demikian juga anak-anak hendaklah dilarang daripada memakai pakaian yang haram atau yang menyerupai dengan pakaian orang yang bukan Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya, sesiapa yang menyerupai dengan sesuatu kaum, maka ia adalah tergolong daripada golongan itu. Oleh itu, adalah kita jaga supaya jangan menyerupai dengan orang-orang yang bukan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nafa'anillahu wa iyyakum bihadhihi kitabihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jumu'ati sayyidal ayyam wa ja'ala awqatahu ma'muratan bil afdali wal an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah fis sarra'i wad dharra la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.